Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya nak share dengan korang berkenaan dengan kematian. So, kat sini saya nak share dengan korang apakah tanda seseorang tu telah meninggal dunia. Yang pertama, nafasnya yang terhenti. Kedua, tiada denyutan nadi atau jantung. Ketiga, kelopak mata mungkin terbuka sedikit. Keempat, kadang-kala mulut juga terbuka. Dan yang terakhir, yang kelima, pupil iaitu anak mata tidak bergerak. Apa yang anda harus lakukan jika mayat berada di depan mata? Dan ini adalah prosedurnya. Yang pertama, jangan panik dan perlulah bertenang. Yang kedua, menghubungi saudara mara terdekat dan pihak hospital untuk mendapatkan pengesahan kematian. Yang ketiga, waris perlu membuat laporan polis untuk melakukan siasatan terhadap jenazah. Yang keempat, if kematian adalah semua jadi, polis akan mengeluarkan permit pengebumian jenazah. Yang kelima iaitu yang terakhir, if terdapat unsur-unsur jenayah, polis akan membawa mayat ke hospital untuk dibedah siasat. Saya nak cerita pula perkara yang perlu dilakukan ketika mengkafankan jenazah. Yang pertama, bilangan kain kafan bagi lelaki dan perempuan adalah berbeza. Bagi lelaki, ia menggunakan 4 helai dengan 5 utas tali dan kain yang las dibuatkan jubah. Bagi perempuan pula, menggunakan 5 helai dengan 5 utas tali dan kain lapisan terakhir dibuat jubah dan tudung. Yang kedua, setiap rongga hendaklah disumbat dengan kapas yang telah dilembabkan dengan klorok. Sekarang ni saya akan terangkan secara detail dari awal hingga akhir bagi pengurusan jenazah COVID-19. Yang pertama sekali saya akan terangkan tentang pra-pengurusan jenazah. Seterusnya ialah pengurusan jenazah dan akhir sekali ialah pengkebumian jenazah. Yang pertama sekali, pra-pengurusan jenazah, kita perlulah mengesahkan kematian kes ni ialah daripada kes COVID-19. Yang akan mengesahkan kes ini ialah daripada pihak hospital ataupun pusat perubatan. Seterusnya, pihak hospital ataupun pusat perubatan akan memaklumkan kepada 4 buah pihak, iaitu yang pertama, Jabatan Perubatan Forensik. Yang kedua ialah penolong pegawai kesihatan persekitaran. Yang ketiga ialah Jabatan ataupun Majlis Agama Islam Negeri. Dan yang keempat ialah waris. Dan seterusnya, pihak hospital ataupun pusat perubatan akan membuat sesi pengecaman jenazah bersama waris. Dan selepas selesai pengecaman jenazah, pihak hospital ataupun pusat perubatan akan mengeluarkan permit pengkebumian. Seterusnya, saya akan terangkan tentang bahagian pengurusan jenazah COVID-19. Cara untuk kita memandikan jenazah COVID-19 ni, kita menggunakan kaedah tayamum. Dan hanya dibenarkan 3 orang petugas saja untuk menguruskan jenazah tersebut, iaitu seorang petugas untuk melakukan tayamum dan 2 orang petugas lagi untuk melakukan solat jenazah. Yang pertama sekali, kita perlulah menyediakan peralatan dan keperluan menguruskan jenazah, termasuklah personal protective equipment yang merangkumi sarung tangan getah, apron plastik, pelindung mata, mask, boot getah, 2 helai body bag, 2 bekas untuk meletakkan debu tayamum, dan yang terakhir sekali ialah debu tayamum yang secukupnya. Setelah peralatan semua telah disediakan, kita akan teruskan dengan membalut jenazah menggunakan 3 lapisan. Iaitu pada lapisan pertama, kita akan balut menggunakan linen putih, iaitu kain kafan. Dan pada lapisan kedua, kita akan sarungkan dia menggunakan body bag yang pertama. Dan pada lapisan yang ketiga, lapisan yang terakhir ni, kita menggunakan body bag yang kedua. Dan akan ada satu semburan yang pihak hospital ataupun pusat perubatan telah sediakan. Akan sembuh pada lapisan ketiga, semburan nyah kuman. Dan seterusnya diikuti dengan tayamum. Proses tayamum dilakukan mengikut syarak. Petugas perlulah dalam keadaan berwuduk dan lengkap berpakaian mengikut prosedur yang ditetapkan oleh KKM. Dan seterusnya melakukan tayamum ke atas jenazah pada lapisan yang ketiga. So, selepas dah dikafankan jenazah tersebut menggunakan 3 lapisan yang saya dah terangkan tadi, kita perlulah menunaikan solat jenazah. Solat jenazah ditunaikan hanya 2 orang petugas sahaja yang telah ditetapkan oleh hospital. Dan ruang untuk solat jenazah telah disediakan oleh pihak hospital.
Akhir sekali saya akan terangkan tentang pengkebumian jenazah. Waktu kita mengkebumikan jenazah, kita tidak boleh melebihi 4 orang termasuklah waris, dan 4 orang itu bukanlah dari kalangan kontak rapat pada kes COVID-19, orang yang disyaki COVID-19 dan orang yang bergejala COVID-19. Semua petugas dan waris perlu berpakaian PPE, Personal Protective Equipment, yang telah disediakan dan ditetapkan oleh KKM. Seterusnya kita akan menyelia pengkebumian jenazah dan akhir sekali kita akan membersihkan diri. Semua petugas dan waris perlu membersihkan diri mengikut garis panduan KKM. So, sampai situ sahajalah penerangan saya tentang pengurusan jenazah COVID-19. Semoga ilmu ini dapat dimanfaatkan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.